Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum. Kita bertemu lagi di hujung minggu ini untuk Wanita Hari Ini pada hari Sabtu 5 November 2022 bersama saya Fahrin Ahmad dan juga Uyana Ashad. Uncle Fahrin, saya nak beli pokok ni boleh ke? Ini nanti kita ceritalah. Kita cerita ini dulu, kita buat pembukaan dulu. Betul. Apa khabar semua? Harapnya di hujung minggu ni anda seisi keluarga sihat-sihat sahaja. Selamat meluangkan masa bersama keluarga yang tersayang. Dan seperti biasa Fahrin, kita di Wanita Hari Ini ada macam-macam cerita best, cerita menarik yang kami nak kongsikan bersama dengan anda. Kalau tengok Fahrin Ahmad pakai apa ni, saya yakin anda semua dah boleh teka dah apa yang akan kami kongsikan pada hari ini. Dan apa juga yang menarik ada di belakang kami. Tapi terlebih dahulu apa kata kita kongsikan sesuatu yang terkini yang sejak dari awal pagi tadi kalau kita lihat laporannya di sana sini mengenai penamaan calon untuk PRU ke-15. Betul tu. Dikabarkan penamaan calon sudah pun bermula pada jam 10 hingga 9 hingga 10 tadi, yang mana melibatkan penamaan calon yang bagi wakil yang akan bertanding untuk mengisi 222 kerusi parlimen dan 116 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN di 3 negeri iaitu Perlis, Perak dan Pahang. Dan saya kira inilah waktu yang majoriti daripada kita tertunggu-tunggu juga Fahrin, supaya kita kenal siapakah calon-calon yang bakal bertanding untuk parti masing-masing dan secara tak langsung juga memberi kesan kepada kita yang akan mengundi nanti. Benar. Dan siapakah yang bakal kita undi di kawasan di mana kita harus mengundi pada 19 November nanti. Dan kalau kita lihat juga seperti mana ini adalah sesuatu yang dinanti-nantikan oleh semua pihak, semua rakyat Malaysia kerana ini adalah hak kita. Jadi pastikan anda ambil tahu dari semasa ke semasa. Kalau Fahrin nanti mengundi di mana? Saya di Johor Bahru, Parlimen Iskandar Puteri. Saya nanti tempat mengundi nanti tunggulah saya kat mengundi saya dekat Skudai. Dekat Skudai. Orang Johor nak jumpa Fahrin, bolehlah pergi mengundi lah. Nak jumpa Fahrin pergi mengundi. Sama-sama dengan kita. Okey, baik. Seperti biasa, hari ini kami juga nak kongsikan bersama dengan anda tentang topik kita iaitu terapi tanaman. Fahrin suka bercucuk tanam? Saya sejujurnya tidak, tetapi suatu yang saya kira ada kelebihannya kalau kita berbaik dengan tanaman. Orang kata berbudi dengan tanah. Betul tu. Apa sebenarnya antara terapi tanaman yang akan kita kongsikan pada hari ini? Sekejap lagi kita akan bersama dengan tetamu-tetamu istimewa kita. Tapi sebelum tu, apa kata kita saksikan kompilasi TikTok yang ada berkaitan dengan topik kita hari ini. Kita saksikan. Tanam pokok perlu berbaja. Tak cakap dari mula, termarah emosiku tak sengaja buah hati dinda. Assalamualaikum. Hai geng kebun. Jom ikut kutip sayur dekat belakang rumah. Kutip peria. Kutip lagi peria. Dapat lagi 2 peria. Peria ni kalau lambat nanti dia kuning. Dapatlah 4 biji. Cukuplah tu. Okey, kita ambil bendi pula. Lepas tu pruning sikit daun dia. Ambil lagi bendi. Dapatlah banyaknya. Tu bendi panjang. Pokok dia boleh mencecar rumah tau. Kalau kita biar dia. Kita jaga dia elok-elok. Ni bendi Arab lagi. Yang tu nak buat benih.
Dapatlah 2 cukup Okey, lah. Yana sendiri saksikan bagaimana tanaman boleh jadi satu terapi. Sebagaimana Yana melihat saya pada hari ini akan menggunakan pakaian seperti ini. Tenang bukan? Betul, sangat-sangat tenang. Dan sebenarnya Farin, kalau mengikut kajian sekalipun, sekiranya kita nak melegakan kelusaan mata, kalau kita nak menenangkan minda, orang kata elok kalau kita lihat benda-benda yang hijau. Betul. Melihat kehijauan sebenarnya dapat memberikan kita satu bentuk terapi yang cukup menenangkan. Dan juga kepuasan apabila kita melihat bagaimana ianya daripada benih menjadi satu tumbuhan yang sangat-sangat Tapi cantik. Farin memang pandai bercucuk tanam tak? Saya pernah ingat lagi masa sekolah, cikgu saya suruh cari daun semalu. Okey. Tengok daun semalu tumbuh tu pun dah cukup bangga dah. Saya toge. Toge. Dia Tapi tak seronok payah kan? bercucuk tanam pun letak dalam fridge. Sahaja. Okey. Tapi rasa apa seronok. yang hari ini kami nak bawakan kepada anda lebih menarik, jauh lebih menarik dari itu. Jadi kongsikan bersama kami di Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan juga Instagram kami WHI TV3. Kami nak tengok hasil tanaman anda yang gemuk-gemuk, gebu-gebu tu. Okey? Sekejap lagi kita akan bersama dengan tetamu kita. Tapi sekarang kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Pendapat menyatakan lelaki yang membuat aktiviti kecergasan dan ke gimnasium nampak seksi. Namun kini rutin saya berubah setelah saya mendengar pendapat yang lelaki berkebun kelihatan lebih seksi. Inilah rutin harian saya sekarang, iaitu berkebun. Namun persoalannya, adakah lelaki berkebun itu nampak seksi? Saya sendiri tak pasti. Namun, saya mencuba. Macam mana? Seksi ke tidak? Wah, ni konti ke Farin Ahmad? Dia sambung Farin, buat. masihkah kau ingat kejadian VT sebentar tadi? Seksi ke tidak? Nampak? Ini sebagai daripada terapi. Saya sebenarnya jujur saya tak tahu penerbit nak tunjukkan pada video tu, tapi memang menarik lah sebenarnya. Satu aktiviti yang saya rasakan memang itu kita kata bercucuk tanam tu lelaki seksi atau tidak, tapi ianya juga sebahagian berterapi. Tapi apa jadi dengan pokok tu? Hidup lagi? Alhamdulillah kawasan tu dah bersih. Okey, baik. Untuk kita perkenalkan tetamu kita yang pertama pada hari ini. Kalau anda lihat, kita punya dekorasi di belakang ni adalah daripada The Hutan. Jadi sekarang kita bersama dengan Puan Putri Nur Erni... Puan Nur Erni Syuhada Izamuddin. Panjang namanya. Panggil Putri je. Putri. Okey. Putri. Kalau kita tengok kan, memang cantik sebenarnya dekorasi dekat belakang ni. Macam-macam jenis pokok. Farin dah interview awal-awal dulu lah untuk pokok yang kat belakang tu. Tapi sebenarnya Farin, Putri, saya tertarik untuk tanya dengan pokok dekat sebelah ni. Yang ni kan? Kalau kita lihat kan, ada yang macam... rasa bunga yang pokok-pokok layu tu macam saya yang tanam lah. Farin ke yang tanam? Bukan. Tapi ini kita nak tanyakan pada Putri sendiri. Okey, kita memang sengaja bawakan pokok-pokok atau bunga layu ni ke sini untuk berkongsi dengan para penonton bagaimana untuk kita mungkin memeliharanya ataupun apa yang boleh kita lakukan dengan pokok sebegini kalau masih ada lagi di rumah. Okey. Untuk pokok macam ni, memang nampak macam layu. Actually, sebenarnya dia tunas baru yang baru tumbuh. Jadi masa kita bawa dia datang sini tu, dia jadi layu sikit. So, solution dia senang je, air je. Tak ada apa pun, air je. So, dalam kejap je, dah okey dah balik. Berapa lama agak-agaknya kalau kita dah spray air tu dia akan okey balik? Spray air tu bukan dekat situ, spray dekat bawah. Dekat tanah dia spray, letak air sikit. So dalam sejam 2 jam dia dah naik balik dah. Okey, Putri, yang ini saya nak tanya. Saya ingat mak ayah saya memang gemar sangat bercucuk tanam lah dulu ataupun tanam pokok bunga. Selalu dia pesan kat saya, nak siram bunga, jangan banyak-banyak, jangan penuh-penuh, pokok boleh mati. Betul. Lepas tu pula ada juga pokok yang boleh ada di luar, di bawah cahaya matahari ataupun kita kena letak di separa, iaitu di dalam. Itu macam mana kita nak tentukan? Okey, first tadi tanya pasal air tadi tu kan. Okey, air kita kena faham yang pokok ni perlukan air lembap, bukan basah. Okey. Ada beza tahu lembap dengan basah. Kalau basah tu penuh air tu bertakung. Bertakung. Itu tak guna. Okey. So daripada segar dia akan jadi layu. Kali yang kedua pula tadi, pokok indoor dengan outdoor kan? Yes, memang ada pokok indoor outdoor. Macam contohnya yang kita bawa hari ni. Yang this one is monstera, pokok dia. Monstera. Jadi indoor ke outdoor ni? This is indoor. Okey. Walaupun indoor, still juga dia perlu matahari. So kita kena pandai jugalah pilih kat mana bahagian yang sesuai, yang kena sikit pancaran matahari dalam rumah. Maknanya kalau bawah teduhan boleh tak? Ya, okey. Kalau dia kira kita tanam dia outdoor, tapi dia still ada matahari,
dia akan okey. Okey. Kalau kata dia Macam studio ni memang tak boleh lah. tak boleh. Aircon lagi tak boleh. Oh, aircon lagi tak boleh. Macam gelap macam tu kan. Okey, tapi kan nak tanya juga dekat Puteri. Mula menjalankan perniagaan The Hutan sini pada 2012 lagi. Betul. Bermula macam mana caranya? Sebab suka bertanam ke? Waktu tu tengah stres ke? Cuba-cuba je ke? Ataupun macam mana? Cari terapi ke? Tak adalah sebenarnya macam ni. Kita orang buat saja-saja untuk cari income tapi masa dalam college lagi. Saja-sajalah pergi buat rumah orang semua. Tak tahu benda tu jadi income pula dekat kita orang. So buatlah husband and wife lah. So try. Tapi suami dan isteri sama-sama buat benda tu. Jadi terapi pun bersama-sama lah. Ya betul. Tapi tak juga terapi lah. Bergaduh jugalah. Okey, tapi kalau kita lihat sebenarnya kan asalnya daripada minat. Kenapa memilih bidang tanaman ni, bidang landscape ni? Apa kepuasan dapat diberikan pada Puteri sendiri sebenarnya? Kalau ramai orang lain mungkin lebih suka bidang lain, mungkin kan? Asalnya kita buat kolam ikan tau. Bila Okay. kolam ikan, secara automatiknya orang akan pilih rumput dengan pokok untuk hiasan tepi-tepi dia. So secara semula jadinya kita akan buat jugalah macam landscape tu mesti kena ada landscape kalau kata buat tu. Terapi dia macam kita relax sikit balik rumah, relax, boleh tengok pokok hijau-hijau kan tenang je. Betul juga. Okey, tapi jujur saya katakan kan Puteri, Faharin, macam saya nak bercucuk tanam, saya orang kata apa tak ada tangan yang sejuk untuk bercucuk tanam. Bila tanam je atau bercucuk tanam je mati. Jadi macam mana sebenarnya mungkin boleh dikongsikan sebagai permulaan kepada mereka yang baru mula nak berjinak-jinak bercucuk tanam ni. Apa mungkin yang dia bakat dia, dia ada potensi tak nak menanam ni? Untuk yang tu tadi pasal apa orang panggil Tangan green sejuk, hand, tangan green sejuk, tangan hands. panas ke apa tu kan memang wujud pun macam tu. Tapi kalau kata macam kita nak baru nak jinak-jinak nak tanam ni, start dengan pokok yang senang jaga dulu. Toge. Betul, yang mana senang-senang jaga je. Jangan terus ambil pokok yang susah jaga, balik-balik mati tak guna juga. Okey, Cok, apa antara pokok yang mungkin berada dekat sini yang senang dijaga dan apa yang susah untuk dijaga? Yes, okey. Untuk senang jaga yang belakang ni. Yang belakang ni? Yang belakang ni. Boleh masuk sini boleh Puteri. Main. Tunjuk apa kita. Okey, yang ni Garcinia. Memang senang jaga. Tanam je biar. Tak payah. Garcinia? Yes, nama dia Garcinia. Okay. Sangat senang jaga. Tak perlu nak maintenance ke Perlu apa. di dalam pasu atau di atas tanah terus? Kalau yang jinak-jinak baru nak tanam dalam pasu. Dalam pasu kita boleh kontrol tumbasaran dia tak besar sangat macam tu. Alright. Okey, dan ini juga Ini kita panggil Potocarpus. Potocarpus pun senang jaga. Sebab tu saya bawa. Okey. Saya alih-alih ke mana pun dia still okey juga. Baik, Puteri, The Hutan ni pakarnya ataupun hikmatnya adalah dalam orang kata mereka landscape. Jadi mungkin sebarang nasihat, tips ringkas kepada para penonton bagaimana untuk membuat landscape yang menarik menjadi terapi untuk kita semua. Okey. Untuk penonton yang baru jinak-jinak nak tanam pokok ni, first kena pilih dulu pokok mana yang senang jaga. Lepas tu jangan main beli je pokok, lepas tu nanti balik mati tak guna juga. So kena pandai pilihlah jenis pokok. Macam yang kita bawa ni keladi ni senang jaga. Okey. Alright. Ataupun monstera ni ke. Okey, sikit. Kalau yang susah jaga yang mana kat sini? Yang susah jaga kat sini pokok hati-hati. This one. Hati-hati. Sebab tu nama dia hati-hati. Nama dia hati-hati. Kena berhati-hati. Depan ni pun ada juga. Yang ni warna merah kecil. Yang warna merah ni. Yang tu. Jadi kalau salah penjagaan dia akan cepat mati lah. Siram banyak pun mati. Siram kurang pun mati. Sangat susah jaga. Okey, Itulah hati-hati cabarannya, menanam seronoknya. pokok hati-hati. Ya, betul. Okey, Faharin. Okey, mungkin boleh kongsikan Instagram ataupun sebarang media sosial mana tahu berminat ada yang nak belajar ke, nak ambil tahu lebih lagi. So siapa-siapa yang berminat nak buat landscape boleh contact kita The Hutan. The Hutan ni buat landscape. Boleh tengoklah dekat Instagram kita, kat Facebook kita. Mana-mana berkenan boleh contact je. Ada dekat IG tu ada nombor kontak semua. Alright, The Hutan. So, okey, kita ucapkan terima kasih kepada Puteri Nur Erni Syuhada Izamuddin. Yes, saya dapat sebut dengan betul. Ini adalah untuk landscape dan kita akan terus bersama dengan satu lagi tanaman yang lain yang kira cukup mudah. Tapi sebelum itu kita nak kongsikan satu lagi bikisan bersama dengan anda. Kita saksikan. Aktiviti berkebun. Jom kita tengok. Berkebun. Rindukan suasana kampung halaman selain dapat dijadikan sebagai terapi bagi menenangkan diri, antara faktor wujudnya amalan berkebun secara komuniti oleh Persatuan Penduduk Bayu Damansara, Kota Damansara. Bermula hanya sekadar suka-suka untuk mengisi masa lapang, Wakil Penduduk Muhammad Syukri Mustafa berkata minat bercucuk tanam telah membuatkan dirinya sentiasa berada dalam emosi yang baik selain dapat mengeluarkan peluh untuk menjaga kesihatan diri. Memang terbukti
kira ni di sini ialah kawasan bandar. Apabila kami telah mengusahakan satu kebun, iaitu kebun bandar, banyak sambutan daripada penduduk. Sebab kira ni salah satu daripada faktornya ialah sebagai terapi minda, sebagai orang kata menghilangkan stres. Maklumlah kira penduduk di bandar ni menghadapi orang kata ni stres harian dengan kerja, dengan keadaan lalu lintas, traffic jam, dengan keadaan semasa. Jadi apabila hari Minggu atau hari yang mereka free percuma, jadi dia orang datang ke kebun ni untuk riliskan stres. Apabila melihat kawasan-kawasan hijau, hasil-hasil tanaman yang menghasilkan buah yang cantik. Jadi orang kata ni secara tidak langsung menghilangkan stres jiwa minda dia orang, terapi kepada minda. Bukan sahaja dapat dijadikan sebagai terapi, malah aktiviti berkebun yang dilakukan oleh penduduk di sini juga menjadikan mereka saling memahami, bertukar idea dan mengeratkan lagi hubungan sesama jiran. Kita bersosial. Bahawa kita berjumpa dengan jiran-jiran, rakan-rakan, itu juga lah satu terapi minda. Apabila kita berkomunikasi di antara jiran-jiran itu, sedikit sebanyak pun kita ni riliskan stres semasa. Jangan orang kata sambil kita bercucuk tanam, berkebun, dan kalau kita lihat di kawasan ini pun kita siapkan satu bangsal ataupun gazebo untuk jiran-jiran orang kata ni bertemu, berbincang dan berkomunikasi. Tapi bagi penduduk-penduduk kawasan Pasapuri, flat ataupun kawasan kondo di mana kawasan itu tidak ada kawasan tanah, tapi boleh menanam ni boleh di mana-mana. Kita boleh menggunakan konsep hidroponik. Okey, kita boleh menggunakan banyak orang kata konsep teknologi terbaru ni orang kata boleh kita usahakan di kawasan yang tiada tanah. Jadi orang kata ni tiada halangan untuk kita bercucuk tanam. Dan pokok ni adalah satu kehidupan. Jadi salah satu kehidupan ni kita perlu berkomunikasi dengan pokok-pokok ni. Ibarat peribahasa bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Kemuafakatan penduduk yang menghidupkan amalan pertanian bandar di tengah kesibukan kehidupan warga ibu kota ini sememangnya wajar dicontohi oleh semua pihak. Baik, itulah dia sebenarnya satu hikmah, satu keindahan kalau kita berbudi pada tanah dan juga menjadikan tanaman sebagai satu terapi. Baik, kita terus saja ke tanaman yang saya baru katakan sebentar tadi. Orang kata mudah untuk dijaga. Benar ataupun tidak, kita akan tanyakan pada Nurliana Hanisa dari Lovi Cactus. Okey, Yana, terima kasih bersama kita pada hari ini. Okey, baik. Ini adalah kaktus. Saya pasti ini satu tanaman yang sangat-sangat sesuai untuk dijadikan terapi. Tapi untuk Diana sendirilah, kenapa minat kaktus dan benarkah ia boleh jadi satu terapi? Okey, kalau tanya saya secara individu kenapa saya pilih kaktus sebagai tanaman untuk terapi. Yang pertama, kalau tengok kat depan ni kan, sebab dia ada pelbagai jenis, pelbagai warna. Kalau kita tengok macam-macam bentuk pada, itu yang uniknya lah. Lagi satu, dia murah dan mudah jaga. Orang semua cakap susah kan, tapi sebenarnya dia senang je. Adalah pantang-pantang dia sebenarnya. Tapi memang betul ada kaktus berwarna macam ni. Betul. Kerana kalau sebelum ni, kalau sejujurnya bila kita cerita pasal kaktus, kita bayangkan dia satu pokok yang membosankan. Macam ni. Kan, membosankan dan juga tidak berwarna-warni. Okey, tapi hari ni kita dah dapat melihat sebenarnya ianya mempunyai spesies yang berbeza-beza lah sebenarnya. Okey, saya juga nak tanya sebenarnya daripada tadi Diana cakap dengan saya kan, ini dua ni jangan sentuh ni. Jangan sentuh ni. Ni kenapa ni? Bahaya ke apa ni? Okey, sebenarnya kalau ikutkan, kalau macam duri macam ni, kalau kita sentuh sakit je macam tu tau. Okay. Tapi kalau macam yang jenis ni kena panggil ban ear lah. Okay. Kalau kita sentuh dia, ya Allah, gatalnya susah tau. Nak cabut dia kena guna selvintik macam-macam cara lah nanti. Jadi jangan sentuh lah seleloknya. Okay. Kalau rasa nak rasa boleh lah sentuh. Okey, katalah kita dah melihat macam landscape, pokok di luar dan sebagainya. Tetapi untuk kaktus ni, apakah macam kepuasan ataupun kreativiti yang kita boleh pelbagaikan daripada kaktus ni? Okey, macam ni. Macam saya kan, kaktus ni dia dah comel. Kita tengok dia dah macam-macam comel kan, tapi kita boleh menyerahkan lagi kecomelan dia dengan kita pilih pasu-pasu yang unik yang jadikan dia double triple comel. Kalau kita tengok macam tu, kita sesuaikan dengan color dia macam tadi kan. Kita tahu dia pelbagai, ada warna merah, warna kuning, lepas tu dia ada warna pink. Jadi kita pandai-pandailah kita buat macam ni. Bila kita susunkan dia serumpun, dia akan jadi dalam cawan pun awak letak dia Ya. Itu yang bagusnya tau. Kalau kat rumah kan kita pergi wedding ke ataupun ada yang piring
terpecah ke apa kan. Kita boleh reuse balik benda tu, buat macam ni, comel-comel. Okey, dan juga sebahagian daripada dekorasi jugalah. Okey, kalau kita tengok apa yang boleh kita buat, mana tahu hari ini kita boleh tunjukkan sesuatu yang mungkin mudah dan ringkas kepada para penonton. Saya nampak ada itik kat sini ni. Itik ni kecil betul kat jari saya ni. Nak buat apa ni kat sini? Okeylah, saya nak cerita lah, boleh ke? Silakan. Okey. Selalunya kalau kita beli kaktus ataupun succulent, orang akan terus beli terhias. Jadi cara yang betul adalah bila kita beli, biasakan kita tengok tanah dia. Angkat dulu. Kita tengok tanah dia. Boleh tunjuk pada penonton. Ni. Okey. Okey. So kalau macam ni, kalau kita tengok tanah dia dah mampat. Lepas tu kita tu ada bintik-bintik macam ni kan, warna oranye ni kan. Boleh nampak? Tu kat kamera. Okey, so yang bintik-bintik ni, ini adalah baja. Dia bukan telur siput ke, orang selalu cakap telur semut ke apa, dia bukan. Ni baja tau. Tengok. Maknanya kaktus pun perlu dibaja Ya, perlu. Tapi dia tak boleh banyak lah. Kalau banyak, dia akan melecur lah, orang cakap. Dia tak boleh lebih lah. Terlebih lah. So untuk penjagaan dia kan, saya ada selalunya orang tak reti. Orang kata, kenapa kaktus saya selalu mati? Kenapa kaktus saya macam ni? Saya tak pernah pun kaktus saya besar macam ni kan. Okey, saya nak cerita. Ini kaktus ni saya beli daripada pasu yang kecil tu je. Yang ni pun sama. Tapi cara jaga dia kena ingat, cantik tak saya pakai sari? Cantik tak? Okay. Cantik tak saya pakai sari? Maksudnya kita perlukan cahaya. Cantik, cahaya. P tu untuk pasu. Pasu maksudnya bekas lah. Bekas tu ada bekas. Kena berlubang ataupun kita gunakan terakota lah. Supaya kalau kita terlebih air, dia akan keluar dekat bawah. Kalau tak, dia akan meresap lah dekat situ, dekat terakota tu. Kalau yang jenis macam ni, kita memang kena pandai-pandai adjust lah. Air tu jangan lebih, lepas tu kita boleh nampak lah. Ni dah cukup, cukup. Yang penting jangan lebih air. Macam mana kita boleh tunjukkan sikit? Saya nak cuba-cuba sikit ni, berbaki masa mungkin seminit dua ni, yang ada pasir ni apa mungkin kita boleh letakkan saja. Boleh. So kita tunjukkan caranya yang paling ringkas lah sebenarnya. Itu belum dihias lah kan? Belum. Ini. Sebenarnya ke Farid yang tadi saya nak cakap yang cantik tak aku pakai sari, sebenarnya bukan saya pakai sari. Aku pakai sari. Kenapa? Itu tanyalah. C tu untuk cahaya. Aku tu untuk air. P tu untuk pasu. S untuk soil lah. Itu adalah faktor yang penting, tanah dia. Saya kira sebenarnya kan Lena, ini adalah terapinya di mana kalau daripada kaktus yang kosong dalam bekas tu, kita boleh mempelbagaikan mengikut kreativiti kita. Yang kita nak tengok, kalau kita nak tengok nak letak pasir berwarna seperti ini, dekorasi. Kalau kita tengok ada ladybird ni dekat sini dan sebagainya kan. Ini cukup menarik. Memang sebenar-benarnya ianya merupakan satu terapi bagi mereka yang berminat. Jadi Liana, apakah Instagramnya kalau mereka nak lihat lebih banyak lagi kreativiti daripada kaktus ni? Kalau nak tahu lebih banyak info ataupun nak tahu banyak tips, saya mungkin sekarang kat sini kita ada masa yang limit sangat. Saya pun tak ada nak bercakap banyak. Boleh follow saya dekat IG ataupun TikTok Lovey Cactus. LOVY.cactus. CACTUS. Seperti mana yang tertera. Baik. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Nurliana Hanisa kerana bersama kita pada hari ini. Dan kalau kita lihat sebenarnya terapi itu berbeza-beza, tetapi apa juga yang melibatkan tanaman menjadi satu yang sangat menarik. Kerana ini memerlukan kesabaran, betul? Kesabaran, ketelitian, dan itulah cabaran yang memberi satu kepuasan apabila kita tengok hasilnya sangat-sangat cantik. Baik, terima kasih sekali lagi, Liana. Dan kalau saya lihat di sana, Dato' Azril dah memakai pakaian yang mengikut tema. Kita terus saja bersama dengan beliau dan Uyaina. Terima kasih Farin. Okey, seperti yang Farin dah intro awal-awal dah. Kita bersama dengan Dato' Azril Muhammad Razi yang merupakan pengasas V Asia Cosmetic and Health Care. Khabar Dato'? Baik, saya Ana. Sihat Alhamdulillah. Betul lah, kena dengan tema lah. Daun-daun baju Dato'. Silakan Dato', apa yang nak dikongsikan? Okay, terima kasih Yana. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton wanita hari ini. Yana, satu data yang saya baca 6.9 juta wanita di Malaysia adalah obesiti. Yang mana kalau kita tengok masalah obesiti ini sebenarnya berkait rapat dengan permasalahan
permasalahan hormon dalaman wanita. Dan seiring peningkatan usia ya, setiap wanita pastinya akan melalui beberapa fasa ya. Jadi anak dara, dah berkahwin, jadi ibu macam Yana, kemudian jadi nenek ya, bercucu dan sebagainya. Dan setiap wanita juga pastinya akan melalui satu fasa yang dipanggil menopause ya, yang mana kalau sebelum menopause ya, ada satu fasa dipanggil perimenopause. Pada ketika ini kitaran haid dah mula terganggu ya, dah berkurangan, dan kemudiannya menopause, kemudiannya ya post menopause yang mana kitaran haid dah berhenti sepenuhnya. Pada ketika ini kalau kita perhatikan ya, hormon wanita tidak berapa seimbang ya, yang mana saya kira pemakanan yang sihat, gaya hidup yang sihat sangat-sangat penting ya. Jadi anda boleh dapatkan ya jus jamu moden Ladies Collagen V ASEAN ni, yang mana ianya mengandungi herba-herba terbaik untuk dalaman wanita seperti Kacip Fatimah, manja kani, akas rapat, puraria lobata dan juga puraria mirifica. Dan satu kajian ni Yana ya, puraria mirifica ni yang kita gunakan dalam jus jamu moden Ladies Collagen V ASEAN ni, ianya sangat-sangat subur ya di utara negara Thailand, yang mana ya pengambilan puraria mirifica ni dapat membantu ya mengembalikan keseimbangan hormon dalaman wanita, iaitu progesteron dan juga estrogen ya, yang mana kalau kita perhatikan Ladies Collagen yang terdekat kaca TV anda ni Yana ya, yang mana dah lama dekat pasaran ni, alhamdulillah ya, kita mempunyai jutaan pengguna wanita yang amalkan. Mereka kata orang tu sihat, bertenaga ya. Kalau wanita yang dah berusia pun mereka amalkan dapat rasai perbezaan. Apatah lagi ya kalau wanita yang masih muda amalkan ya, yang mana Ladies Collagen ni harganya sangat mampu milik Yana, RM38. Dan juga ya, saya sangat cadangkan anda kalau yang masih anak dara, amalkan satu hari sekali dah cukup. Kalau dah berkahwin, boleh amalkan sehingga 2 kali sehari ya, yang mana herba-herba yang terbaik dalam ni seperti yang saya katakan tadi, ada Kacip Fatimah, manja kani, yang mana kita ketahui khasiat manja kani ni sangat-sangat bagus untuk dalaman wanita ya, yang mana ianya telah lama ya digunakan oleh nenek moyang kita dahulu untuk kembali kata orang tu sihat, cergas, bertenaga, sihat dalaman ya, yang mana seawal pengambilan ya anda akan rasa badan lebih cergas dan juga bertenaga, terutamanya kalau wanita dalam pantang ya Naya. Saya sangat cadangkan anda amalkan Ladies Collagen ni, tak kurang juga ya. Kalau anda yang dah berkahwin pun boleh amalkan. Terutama saya kira kalau orang perempuan sekarang ni Yana dah jadi isteri, orang kata isteri ni seperti umpama kata orang tu urat dawai tulang besi ya. Kerja untuk rumah, untuk suami, untuk anak-anak dan sebagainya, berjaga malam dan sebagainya. Jadi pengambilan Ladies Collagen dapat membantu memberi tenaga tambahan untuk dalaman wanita. Dan saya kira ya, kalau anda yang dah berkahwin, saya sangat cadangkan ya anda amalkan untuk mengembalikan kehangatan seperti pengantin baru ya. Istimewanya seperti yang saya katakan ya, puraria mirifica kandungan Ladies Collagen dapat membantu ya mengembalikan keseimbangan hormon dalaman wanita ya. Ramai antara wanita ya, kalau kita perhatikan seiring peningkatan usia, kadang-kadang ya asid dah tak menawan, kemudian kadang-kadang terganggu kitaran haid ya, masalah senggugut ya ketika datang bulan, ketidakselesaan dan sebagainya. Jadi anda boleh amalkan ya herba-herba ni. Kalau kita nak amalkan mungkin rasanya sangat pahit, tak sedap, tetapi kita dah ada cara yang mudah. Anda dapatkan jus jamu moden Ladies Collagen ni sangat-sangat mudah untuk anda amalkan. Saya kira sangat-sangat membantu ya untuk kesihatan dalaman wanita, kecergasan ya. Sebab apa? Kalau dalaman sihat, barulah kata orang tu luaran lebih cantik dan anda akan nampak lebih jelita. Sebab apa? Wajah akan nampak berseri dan bermaya Yana. Dan seterusnya Yana, saya dah bercakap mengenai Ladies Collagen. Saya juga hari ini bawa satu lagi produk tambahan, iaitu Ladies Platinum. Okey, istimewanya Ladies Platinum ni yang mana sama juga fungsi seperti Ladies Collagen, cuma ianya dapat membantu ya memberi keberkesanan yang lebih berganda ya, yang mana sehingga 3 kali ganda lebih berkesan. Sebab apa? Dalam ni ada tambahan herba-herba yang lebih tinggi. Tambah lagi ya, ada ramuan Cerebron F ya, yang mana Cerebron F ni sangat bermanfaat untuk wanita yang nak menjaga kecantikan kulit ya, yang mana satu kajian ya di Jepun ya oleh Profesor Takashi Dino, pengambilan Cerebron F ni dapat membantu ya mengurangkan pigmentasi ataupun kulit yang gelap ya. Sebab apa? Kalau kita perhatikan ya, kadang-kadang punca utama jeragat kat wajah ya, bila dah berusia dan sebagainya, ada masalah jeragat, kulit yang kendur ya, tercari-cari makanan tambahan. Jadi saya kira ya Cerebron F yang kita gunakan dalam Ladies Collagen, Ladies Platinum V ASEAN ni dapat membantu ya melambatkan kronologi penuaan ya, membantu sangat ya wanita-wanita kat luar sana yang tercari-cari makanan tambahan. Jadi dapatkan Ladies Platinum ni harga RM79. Dan kalau anda ya dah berkahwin ataupun dah beranak pinak ya, badan dah kurang menawan dan sebagainya ya, sebab apa? Hormon dalaman tak seimbang dan sebagainya, dapatkan Ladies Platinum ni saya kira sangat-sangat membantu anda ya. Sebab apa? Ada herba-herba terbaik untuk dalaman wanita seperti Kacip Fatimah, manja kani, akas rapat ya. 3 herba ni kalau kita tengok ya, nenek moyang kita dahulu amalkan. Tambah lagi dalam ni ada puraria mirifica dan lobata yang sangat-sangat bagus dan bermanfaat untuk wanita. Saya kira ya satu kerugian kalau wanita kat luar sana tak cuba Yana, terutamanya kalau anda yang dah berkahwin. Dan seterusnya ya, saya dah habis cakap untuk wanita. Kalau wanita ada masalah menopause, lelaki juga ada masalah yang dipanggil andropause ya, seiring peningkatan usia, bila dah 30 tahun ke atas ya, masalah hormon yang semakin tidak seimbang ya. Kalau wanita ada estrogen ya dan juga progesteron, lelaki kita ada hormon testosteron ya Naya, yang mana
Kalau seiring peningkatan usia bila dah berusia 30 tahun ke atas hormon testosteron semakin berkurangan. Jadi anda perlukan makanan tambahan. Saya kira herba-herba terbaik untuk lelaki seperti tongkat ali epimedium yang mana Young Man ni sangat-sangat bermanfaat untuk lelaki Yana. Kalau boleh saya minta kamera fokus dalam ni juga ada ramuan seperti kurma Sebab apa lelaki bila dah berusia 50 tahun mengalami masalah andropause, kurang bertenaga kadang-kadang hubungan dan sebagainya dah semakin hamba saya kira perlukan makanan tambahan yang mana sangat-sangat sesuai juga untuk anda lelaki yang nak merancang kehamilan dan sebagainya kadang-kadang nak isteri tertunggu-tunggu lama tak dapat cahaya mata. Jadi Young Man dapat membantu sebab apa dalam ni ada ramuan-ramuan herba yang terbaik untuk lelaki seperti epimedium, kemudiannya ada tongkat ali, saw palmetto, acai berry epimedium. Saya kira herba-herba dapat membantu meningkatkan tenaga lelaki, kesihatan lelaki, dalaman dan secara tidak langsung juga dapat membantu atau memberi stamina dalaman Sebab apa lelaki juga cepat letih, lesu, kurang bermaya. Saya kira bagi anda yang nak potongan diskaun istimewa, boleh dapatkan secara atas talian di jombai.my ataupun bagi anda yang nak konsultasi hari ini secara percuma, boleh hubungi online kami 019-244-4492 untuk bertanya lebih lanjut bagaimana kata orang tu kesihatan dalaman lelaki dan juga wanita. Saya ada Ladies Collagen untuk wanita, Ladies Platinum ni juga formulasi lebih premium dan juga Young Man ni untuk lelaki Dan yang terakhir hari ini ada juga Segar Wangi Wash. Ini adalah pembersih keintiman khusus untuk wanita. Harga RM22 sebab apa saya percaya bahagian tersebut sangat-sangat penting wanita kadang-kadang ada masalah kata discharge yang tidak menyenangkan bauan kotoran jadi Segar Wangi Wash ni ada daun sirih yang mana ianya bertindak sebagai antiseptik semula jadi dapat membantu membersih secara mendalam dan mengekalkan kesihatan pada bahagian tersebut. Jadi dapatkan dengan segera Segar Wangi Wash ni harga RM22 dan bagi anda hari ini saya nak bagi produk Segar Wangi Wash ni secara percuma. Follow Instagram vasia.official, vasia.official like gambar tu banyak dan komen kat situ saya nak produk Segar Wangi Wash ni secara percuma. Jadi jangan lupa ingat kalau ke kedai-kedai jamu pastikan VASIA baru beli sebab apa VASIA adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk herba berkualiti pada harga yang mampu milik. Bagi anda yang nak konsultasi secara percuma hari ini hubungi hotline kami 019-244-4492 untuk konsultasi secara percuma. Nak diskaun istimewa dapatkan di jombai.my, di Shopee ataupun di Lazada. Terima kasih Yana dan jumpa lagi insya-Allah. Baik, terima kasih banyak-banyak Dato' Azril di atas perkongsian sebentar tadi. Baik, kepada anda kita nak berehat seketika. Sekembalinya nanti kita nak tahu lebih lanjut lagi tentang terrarium dan juga aquascape. Menarik tu. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Hujung minggu ini kita bersama dalam terapi tanaman dan kita teruskan saja dengan satu lagi tanaman yang kita kira unik dan juga menarik bersama dengan Encik Abdul Aziz Majid. Apa khabar Encik Aziz? Alhamdulillah. Terima kasih sihat bersama kita pada hari ini. Terima kasih kembali kepada Wanita Hari Ini kerana mengundang saya untuk meriahkan program Wanita Hari Ini. Sama-sama. Okey, Farin, mungkin kan rata-rata dalam kalangan masyarakat kita sebenarnya tahu apakah itu terrarium. Tetapi sebagai permulaannya Encik Aziz, mungkin nak kongsikan terlebih dahulu apa itu terrarium? Aquarium ramai orang tahu. Terrarium ni ramai tak tahu lagi mungkin. Terrarium bermaksud terra darat, rium adalah balang kaca yang macam aqua is air, rium balang kaca. Kalau aqua ada air tapi yang ni adalah darat. Okey. Aquarium, terrarium. Terra, darat. Daratnya berada dalam balang kaca. Yes, terrarium adalah satu juadah hiasan tumbuhan dalam balang kaca. Yang pokok-pokok yang kita gunakan seperti yang ada ni Podocarpus. Yang ni saya gunakan asparagus, fern, yang dalam ni ada Rosetta bonsai dan ada Phytonia situ dan moss atau dalam bahasa Melayu dipanggil lumut. Ada berbagai jenis lumut yang kita jadikan semua pokok tu dalam satu juadah dalam balang kaca dan kita dekorkan dia untuk jadikan satu terrarium yang menarik. Tapi kan Farin, kalau kita tengok kan terrarium ni dia ada nilai estetika yang cukup dia tinggi. Dia macam seni dia kan? Macam estetik. Macam tu. Tapi dari segi pemilihan tanaman yang sesuai untuk dimasukkan ke dalam balang-balang kaca ni, apa antara yang menjadi pilihan ramai? Untuk terrarium, pokok yang sesuai adalah pokok-pokok yang jenis indoor, pokok yang tahan kelembapan, pokok yang tak perlukan matahari kerana untuk display terrarium dia tidak boleh
luar, dia kena indoor dan tempat yang sesuai adalah tempat yang berhawa dingin ataupun tidak berhawa dingin, tempat yang room temperature is okey. Jangan asalkan jangan terdedah pada matahari. Masalahnya bukan masalah pokok, adalah masalah balang. Balang bila terkena matahari dia akan get heated dan pokok dalam akan melecur. Dan pokok-pokok yang sesuai untuk dijadikan terrarium adalah pokok-pokok yang indoor. Contohnya macam yang ni saya sebut tadi tu adalah asparagus fir. Yang ni adalah bonsai, Risa bonsai, pokok Fitonia, begonia boleh guna. Podocarpus boleh guna. Kalau pokok yang ni itu namanya Fitonia. 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 Cantik pula warna dia, macam zaman-zaman Jurassic Park punya. Okey, baik Cik Aziz. Tapi kalau kita tengok juga, okey, mungkin tadi kita dah cerita pasal matahari. Ini lampu ni, adakah peranannya hanya sekadar untuk mencantikkan ataupun ada mungkin UV light atau sebagainya? Okey, peranan lampu ni adalah satu yang macam Farin cakap tadi tu, untuk lebih cantik display untuk bila kita pasang lampu ni. Contohnya macam ni, dia tak nampak lampu kan, tak menarik lah. Tak menarik, yes. Untuk salah satu untuk dia kelihatan lebih menarik bila pasang lampu, dan satu lagi adalah untuk menggantikan matahari. Yalah, tak boleh langsung kalau tak ada cahaya. Betul. So bila ada lampu ni dia akan supply fotosintesis lah untuk pokok. Ada setengah jenis lampu sahaja ataupun lampu yang bagaimana pun boleh lampu je? Yang LED, yang tidak panas. Yang tak terlalu panas. Okey. Tapi kan Cik Aziz dah mula menjalankan perniagaan terrarium ni dah berapa tahun? Saya memulakan asalnya hobi. Asalnya hobi. Saya bermula pada 2017. Saya memang minat dengan pokok-pokok. Dari kecil pun kita dah diterapkan dengan tanam pokok. Dan masa dulu saya duduk di negeri, kami disediakan quarters yang rumah keliling tu kompanya luas. So saya memang tanam pokok-pokok besar. Dan bila dipindahkan ke Kuala Lumpur, agaknya kawasan rumah kita tempat dah tak ada. So minat nak juga nak bertanam-tanam. So jadi setukarkan yang di laman-laman tu, yang tak dapat bawa ke Kuala Lumpur tu, tinggalkan di kampung. Saya mulakan yang berdasarkan cerita Cik Aziz ni, saya nampak sebenarnya dia umpama menanam ni adalah terapi pada Cik Aziz. Betul. Bila tak ada tanah, cari pula cara juga bagaimana. Jadi bagaimana daripada orang kata ada tanah dan kemudian dengan menggunakan terrarium ni, bagaimana ini menjadi satu terapi walaupun di ruang yang terhad lah. Dan juga beri kepuasan sebenarnya. Betul. Kepuasannya di mana? Betul. Kepuasannya main terrarium. Kita kecilkan skop yang terrarium ni. Semasa kita proses, kita membuat terrarium tu, kita rasa tenang, rasa macam nyaman. Dengan kita berdekorasi tanam-tanam pokok tu, kita feel macam segar dan melekakan. Kalau balik rumah tu memang tangan gatal nak buat aje. Sekurang-kurangnya satu untuk simpanan. Asalnya sebab buat koleksi 2017 dan selepas tu saya display di office saya dan ramai yang berminat, dan dari situ saya lah bermulanya hobi tu menjadi perniagaan. Orang-orang datang ke office Cik Aziz, cantik pula apa tu terrarium dan ni. bukan mudah atas sebenarnya, kerana seni ini seni halus. Betul. Sebab tu saya nak cuba. Setiap design tu berbeza. Okey, Farin, awak nak letak yang mana? Di mana agaknya saya boleh letakkan ni? Angsa ni. Okey. Swan. Sebenarnya miniature ni adalah antara hiasan yang digunakan untuk terrarium. Kalau di sini untuk yang ni Farin boleh cuba untuk letakkan miniature tu di dalam ini. Tengok nak buka pun ada cara dia. So boleh letak di situ sebagai hiasannya. Terrarium ni cantik. Ada. Nampak tu? So ada. Tapi salah letak lah. Patutnya ni kena ada air. Satu lagi. Yang nak letak lagi satu, ada sepasang. Ada sepasang angsa di situ. Kan? Sebelah sini ke sebelah sini? Letak dia menghadap macam ni lah. Contoh letak menghadap tu. Cinta. Ini satu lagi betul Cik Aziz, dia berdasarkan kreativiti dan ketelitian kita. Betul. Segala hasil ni adalah hasil karya. Betul. Orang kata Cik Aziz jual pokok ke tak? Saya tak jual pokok, saya jual arts. Saya suka. Saya jual arts. Walaupun dia adalah berkaitan dengan tumbuhan-tumbuhan, tapi saya rangkumkan dia sebagai satu seni. Betul. Baik, Cik Aziz, terima kasih kerana sudi berkongsi ilmu dan juga pengalaman dan juga info berguna berkenaan dengan terrarium ni. Kalau ada kalangan penonton yang nak mengetahui lebih lanjut lagi tentang terrarium dari Cik Aziz, macam mana caranya? Mungkin social media yang nak dikongsikan? Okey, kepada yang ingin mendapatkan terrarium
Terrarium. Boleh first follow saya punya Instagram. Nama LIZA Terrarium. Ataupun di Instagram juga boleh Aziz Majid 62. Ataupun di Facebook saya Aziz Majid dan page saya Liza Aziz Terrarium. Ataupun boleh kontak secara langsung dengan talian saya 019-284-2696. Ini pun juga terapi suami isteri. Sebab Cik Aziz dengan isterinya. Liz Aziz, sebab tu nama Instagram tu Liz Aziz. Liza wife saya dan saya Aziz. Dan saya gabungkan produk ni Liz Aziz. Okey, terima kasih kepada Cik Aziz. Baik. Baik, kita ada satu lagi perkongsian yang disediakan oleh wartawan kami Ain. Kita saksikan. Tentang apa pendapat orang ramai berkenaan dengan terapi tanaman. Jom kita tengok. Saya memang minat hobi menanam pokok. Lepas tu satu lagi bila saya tengok, saya akan beli anak-anak pokok tau. So bila tengok pokok tu membesar kat rumah kan, memang macam satu kepuasan lah. Tenang tengok. Saya banyak tanam pokok indoor sebab saya duduk kondo. So memang banyak pokok yang tak perlukan cahaya matahari banyak sangat lah. Macam monstera, di lokasi macam tu lah. Salah satu terapi lah kalau kita tanam pokok ni, dia macam ada rasa release stress. Yalah, bila kita tengok pokok tu dia hidup elok semua kan, rasa macam happy je. Walaupun sekarang saya duduk dekat apartmen, tak ada balcony, tapi saya ada tanamlah pokok yang boleh, yang pokok indoor plant kan. Kalau kat kampung itu waktu PKP pun saya ada buat sebab saya stranded dekat kampung. So saya ada tanam pokok cili. Kalau pendapat saya betul, memang boleh melegakan stres sebab you akan tanam pokok you sendiri, you akan siram, you tengok dia membesar, menghijau sendiri, and then you nampak hijau tu, basically the colour of hijau pun memang melegakan. Saya memang suka tanam pokok sebab saya penduduk di my apartment, so biasanya saya akan tanam pokok indoor lah. Dekat rumah saya memang ada pokok monstera plant dan juga satu lagi pokok lidah mak betul. Itu bersenang nak jaga. Rata-rata ramai orang bercakap yang mereka sebenarnya memang suka bercucuk tanam sebab sememangnya tanaman ni memberi terapi kepada kita. Dan dah banyak kami kongsikan di awal tadi tentang tanaman-tanaman yang ada. Dan kita bersama dengan tetamu terakhir kita untuk hari ini, iaitu Afif Fitri Aziz dari Dr. The Aquascape. MY, Dr. DR, betul? Betul, wah, Dr. Aquascape. Dahsyat. Yang ini kita nak berbincang mengenai aquascape. Okey, kalau kita tengok aquascape, kita boleh difahamkan ini adalah landscape di dalam air, betul ya? Okey, jadi boleh kongsikan dengan kita apakah tumbuhan yang sesuai? Pasal ini memang ternyata berbeza dengan apa yang kita dah bincangkan tadi ni. Ya, betul. So kalau untuk aquascape ni, tumbuhan yang perlu iaitu tumbuhan akuatik itu sendirilah. Dia tak boleh tumbuhan yang hidup dekat atas darat. Sebabnya dia boleh mati bila masuk dalam air kan. Okey, antara contoh tumbuhan akuatik itu seperti apa? Okey. So kalau tengok kat sinilah. Tengok ada 3 aquarium kat sini, aquascape. So kalau dalam ni ada Anubias, pokok Anubias. Anubias tu yang mana satu tu? Yang warna hijau ni. Tapi dia macam tumbuhan ke atas darat juga kan, macam daun semua. Cuma dia dari ketahanan dia itulah. Betul. Maksudnya dari mula tu kita dah besarkan dia dalam air. Okey, selain pada pokok tu? Selain pada pokok tu, kalau nampak yang warna brown sikit tu, itu namanya Busa Palandra. Busa Palandra. Lepas tu dekat atas pokok bonsai ni kalau kita tengok, dia bukan bonsai yang betul lah. Bonsai ni kita buatlah, buat jadi bentuk satu pokok yang menyerupai pokok bonsai dan kita letak moss dekat atas tu. Sebenarnya penonton lihat sekarang ni sebenarnya punya kayu tu. Kemudian kita letakkan macam lumut dekat atas itu kalau kita tengok yang ditunjukkan penonton. Betul. Moss ni boleh guna Java moss ataupun Christmas moss ataupun moss-moss yang lain lah. Lepas tu untuk dekorasi-dekorasi yang lain tu untuk padanan dia tu kan. Betul. Macam mana Afif boleh cari ilham dan inspirasi pada usia 28 tahun ni kan? Kenapa nak menceburkan diri dalam bidang orang lain atas tanah, dia nak dalam air pula kan. So saya bermula dengan hobi lah sebenarnya. Ramai macam tu kan Fahim. Hobi saya dari kecil lagi sebenarnya suka kepada ikan. So suka kepada aquarium. Lepas tu bila saya dah mula belajar dan after belajar tu saya rasa saya nak menceburi dalam bisnes. So saya cebur di dalam bisnes yang saya suka, saya minat. So that's why lepas tu saya fikir apa kelainan daripada aquarium-aquarium yang lain kan. So saya tengok sekarang ni trend pun tengah meningkat. Aquascape ni. So saya pun cuba ceburi dan alhamdulillah lah. Sekarang ni dah ramai dapat sambutan lah daripada perlu ada ilham, latihan jugalah sebenarnya. Betul. Dan Farin, selain daripada jenis-jenis pokok dan dekorasi-dekorasi ni, kita tengok
mainan lampu ni juga memiliki peranan yang penting kan. Adakah lampu ni akan memberi kesan kepada tumbuhan dalam akuarium ni? Ada juga Ada. Sebenarnya penting untuk ada lampu. Pasal dia lumut lah. Kan dia perlu cahaya betul. Satu lagi kan? perlukan cahaya untuk nak buat fotosintesis tu. Okey. So tanpa cahaya tak bolehlah dia nak buat makanan dia sendiri. Betul. Kan? Tapi ini tidak boleh diletakkan di luar cahaya matahari, betul? Boleh juga. Tapi kalau diletakkan cahaya matahari, ada kemungkinan alga yang akan naik. Okey. Sebab dia betul berlumut. Yang tak cantik tu lah. Yang tak cantik tu, yang warna-warna hijau tu kan. Sebab terlebih cahaya lah. Okey, satu lagi Viv, kalau bila peminat-peminat ikan dan juga akuarium ni, ada orang kata dalam akuarium ni ada salt water kan, air masin, ada air tawar, atau bagaimanakah kesesuaian dan mengikut pada tumbuh-tumbuhannya atau bagaimana? Okey, kalau aquascape ni dia air tawar. Okey, sahaja. Air tawar sahaja. So kalau air masin tu marine punya itulah kan. Dia tumbuhan yang lain tumbuhan lah. yang lain lah. Ada, Dia guna coral. Dia tak guna tumbuhan lah, dia guna coral tu. Faham. So kalau untuk air tawar ni kita boleh guna pelbagai jenis lah tumbuhan akuatik. Okey, menarik. Ni saya nampak ada ikan yang nak dimasukkan. Betul. Saya nak tolong masukkan, boleh ke? Boleh sangat. Okay. Kalau bercakap tentang hidupan dia pula macam kan. merasmikan akuarium. Apa antara tumbuhan pula, hidupan ataupun ikan-ikan yang Hafiz selalu guna untuk menghiasi aquascape ni? Kalau untuk ikan, saya akan pilih pertama sekali dari segi warna dan corak yang sesuai lah untuk setiap tema tu. Okay. So selalunya kita akan guna tetra. Ini ikan tetra. Yang ini kan yang saya pegang ni kan? Ini tetra. Dengan ini tetra. Saya merasmikan Afif punya aquascape. Mana ikan tu tak keluar pun? Ada kecil tu. Ada kat belakang. Ujung. Alah ome-ome. Okey, masuk. Ikan rasbora. So ada juga yang ikan gapi dengan beta kan. Yang ikan gapi. Yang sesuai. Lepas tu macam alga eater pun sebenarnya penting untuk ada. Contohnya Siamese algae eater ataupun Otytocynus sebab dia akan bantu kita dari segi nak bersihkan akuarium ni. So kita tak perlu nak bersihkan sangat. Bijak. Guna ikan. Betul, guna ikan. Ikan saja yang mencuci. Kalau ada nampak yang belang warna hitam tu, Siamese algae eater, itu dia akan bantu dari segi akan makan agar-agar dan kotor-kotor yang kat dalam akuarium. Ni ikan bilis kan? Bukan. Okey. Baik Hafiz, banyak sebenarnya lagi kita nak tanyakan kan macam-macam, tapi apa ini satu terapi yang cukup menarik sebenarnya dan saya pasti ini terapi untuk Hafiz sendiri. Jadi kalau mereka yang berminat dan ambil tahu lebih lanjut bagaimana mungkin boleh dikongsikan media sosialnya. Okey. So kalau dari media sosial boleh follow saya punya Facebook, page Dr. Aquascape ataupun IG Dr.Aquascape MY seperti yang tertera. Lepas tu TikTok pun ada juga Dr. Aquascape. Dan kalau nak kontak boleh terus ke nombor saya lah 013-337-1833. Dan kalau nak pergi ke physical store kita di Seri Kembangan. Okey, tapi kan kalau kat TikTok sekarang kan banyak konten-konten menarik kan. Ini sebenarnya antara konten yang saya kira ramai orang suka tengok juga, dan betul tak? Ada peminat-peminat. Betul. Okey, baik, kita ucapkan terima kasih kepada Afif Fitri Aziz dari Dr. Aquascape MY. Okey, atas perkongsian pada hari ini. Dan ternyata ini menjadi terapi untuk kita semua. Okey, kita akan berehat seketika, kembali lagi selepas ini, jangan ke mana-mana. Ada tak ada? Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita hari ini dalam topik terapi tanaman. Okey, Farin, dalam banyak-banyak terapi tanaman yang kita bawa kepada hari ini, yang mana satu menjadi terapi paling best untuk Farin? Saya rasa semuanya unik, semuanya ada kelebihan masing-masing mengikut cita rasa masing-masing, tapi saya rasa macam terrarium tu ada seni dia tersendiri, cactus tu mudah jaga pun ada kreativitinya, tapi aquascape tu juga cukup menarik lah. Itu yang saya kira sebenarnya, apa yang kita nampak dekat macam aquaria ke apa dalam tu, geng-geng aquascape ni yang buat. Betul. Dan saya rasa selepas ni saya nak berkecimpung dalam tanaman-tanaman di luar. Tanaman-tanaman layu? Tanaman-tanaman. Tak, sebab sebelum ni kita duduk apartmen kan. Jadi nak buat tanaman-tanaman yang besar-besar ni tak berkesempatan. Selepas ni awak doakanlah saya, tangan saya daripada panas dia jadi sejuk. InsyaAllah. Okey. Dan inilah antara inspirasi hujung minggu kami buat anda, di mana tanaman menjadikan satu terapi, dan mungkin hari ini telah terinspirasi kepada anda semua di luar sana untuk mencuba bercucuk tanam. Seisi keluarga sebenarnya. Untuk mencari ketenangan. Seisi keluarga. Betul. Okey, baik. Terima kasih kepada anda yang setia bersama dengan kami. Dan sebelum saya dan Fahrin undurkan diri untuk hari ini, Isnin nanti saya dan Fiza akan kembali untuk topik Warna Hidupku. Ini
pastinya ada berkaitannya dengan kehidupan, tapi satu perbincangan yang santai. Tapi saya percaya setiap hari Isnin ni dinanti-nantikan kerana penuh pengisian dalam kerana perbincangan yang agak santai. Betul tu. Dan kita bercakap tentang warna, setiap warna tu dia ada aura dia tersendiri, ada karakter dia yang tersendiri. Kalau anda, apa warna kegemaran anda? Mungkin boleh kongsikan bersama dengan kami di laman Facebook Wanita Hari Ini TV3. Boleh follow akaun Instagram kami di WHI TV3. Boleh follow akaun TikTok kami di WHI TV3 juga. Kalau warna hidup saya, warna-warni. Okey, selamat berhujung minggu. Kita bertemu lagi hari Isnin nanti. Assalamualaikum, jaga diri, jaga kesihatan. Stay safe semua. Bye. Mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati. Dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia, siapa lagi? Wanita hari ini bijak, mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati. Dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia, siapa lagi? Wanita hari ini bijak, mengatur, mengurus mata wataknya.